Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar anak-anak? Cikgu harap awak sihat. Okey, pada hari ini cikgu nak sambung dengan topik pembelajaran kita Matematik Tingkatan 3, Bab 3, iaitu tentang kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit. Okey, apa yang awak akan dapat pada topik kita pada hari ini adalah anda akan mengkaji dan menghuraikan kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit. Yang mana kat sini kita akan tahu macam mana kita nak kira konsep kad kredit. Apa kesan dia? Kita bayar minimum ataupun apa kesan bila kita buat pembayaran lewat. Okey, konsep mudah kad kredit dekat sini, awak ada kad kredit satu kad yang mana kad kredit dia dah ada maksimum lah, ikut awak lah, ikut tahap kemampuan awak. Okey, jadi kad kredit tu tujuannya kalau awak tak ada duit. Dan awak nak minta awak nak beli, contoh cikgu bagi konsep yang mudah. Awak nak beli peti ais harga 2,000 tapi awak tak ada duit. So awak bayar gunakan kad kredit. Yang mana bank akan bayarkan dahulu 2,000 dekat penjual. Dekat kedai awak beli peti ais tu. Jadi awak tak payah keluar apa-apa. Tak payah keluar duit. Tapi awak kena bayar semula 2,000 dekat bank dalam tempoh tertentu. Okey, faham? Kalau tak faham nanti boleh komen cikgu. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, pemilik kad kredit akan menerima satu penyata keuangan untuk kad kredit setiap bulan. Dalam penyata tersebut, terdapat butiran seperti had kredit, tarikh penyata, jumlah terkini, jumlah bayaran minimum, jenis-jenis charge dan sebagainya. Maksudnya setiap bulan memang awak akan dapat penyata kad kredit. Ini antara butir-butiran yang awak akan dapatlah. Okey, kemudian pemilik kad seharusnya membayar jumlah terkini atau hutang kad kredit dengan segera supaya tidak dikenakan sebarang caj keuangan. Okey, maksud kat sini, kalau kita pinjam 2,000, dia ada tempoh dia kan? Okey, 2,000 tu kita kena bayar pada waktu yang telah ditetapkan. Nanti kita akan baca yang bawah. Okey, pada waktu yang telah ditetapkan untuk elakkan kita beli harga peti ais 2,000, kita bayar semula 2,000. Tak adalah kita beli 2,000, kita kena bayar 2,200 contoh. Tu contoh. Jadi, tetapi bank memberi kelonggaran dengan membenarkan pengguna membayar dalam suatu tempoh tertentu yang dikenali sebagai tempoh tanpa faedah. Biasanya tempoh ini adalah selama 20 hari mulai dari tarikh penyata. Okey, dekat sini, word kat sini, konsep dia, kalau kita tak nak bayar faedah, kalau kita tak nak bayar faedah, maksudnya kalau awak pinjam, awak tadi beli peti ais harga 2,000 kan? Okey, awak tak nak bayar lebih daripada 2,000. Jadi awak kena settlekan dalam tempoh 20 hari supaya tak ada faedah yang bank kenakan pada kita. Okey, boleh faham? Okey? Jadi tak nak faedah, kita tak nak bayar lebih, jadi bayar pada waktu yang ditetapkan. Selepas tarikh penyata lah, penyata dah keluar baru kita bayar. Jangan penyata tak keluar awak dah bayar. Dia tak ada terbeban lah. Okey, untuk menikmati keistimewaan ini setiap bulan, pemilik kad harus menjelaskan semua jumlah baki akhir penyata kad kredit ataupun membuat bayaran minimum dalam tempoh tanpa faedah. Maksudnya, kalau nakkan keistimewaan, tak ada tanpa faedah ni, kita bayar kalau kita beli 2,000, kalau kita guna, bukan beli maafkan cikgu. Kalau kita guna 2,000, maka kita bayar pun 2,000. Jadi, kena ikutlah, kita kena settlekan semua baki akhir ataupun kita bayar minimum. Minimum tu sekejap je. Tapi sebenarnya konsep untuk kad kredit ni kalau tak nak tanpa faedah, bayar settlekan 20 hari selepas awak dapat tarikh penyata tu. Okey, boleh? Okey, bayaran minimum biasanya adalah 5% daripada jumlah baki akhir penyata kad kredit ataupun minimum RM50. Okey, contohlah 5% daripada jumlah baki. 5% daripada jumlah baki awak
Okey, katakan awak kira contoh cikgu ambil, cikgu contohkan aja. Okey, 5% daripada 5% lah daripada pinjaman awak katakan dapat 200. 200 maka lebih daripada 50 kan? Maka awak kena bayar 200. Bukan dia kata, oh tak apalah saya nak bayar minimum 50, tak boleh. 50 ni kalau katakan awak kira 5% daripada jumlah yang awak pinjam tu, katakan awak punya pinjaman awak dah kira 5% daripada jumlah yang awak pinjam daripada bank, harganya RM30. Jadi 30 kurang daripada 50 kan? Jadi awak tetap kena bayar 50. Itu maksud dia. Maksudnya 5% daripada jumlah baki akhir, 5% daripada jumlah yang awak pinjam, ataupun kalau kurang daripada 50, awak kira 5% kurang daripada 50, maka awak tetap kena bayar RM50. Itu maksud dia. Okey, boleh faham? Okey, jika masih terdapat baki daripada jumlah terkini selepas tamat tempoh tanpa faedah, charge keuangan atau faedah. Ni yang dia kata. Faedah. Maksudnya awak kena bayar lebih daripada awak beli. Katakan awak bayar RM2,000 tapi awak tak mampu nak bayar RM2,000 selepas tarikh penyata keluar dalam tempoh 20 hari. Jadi, akan ada charge keuangan. Maksudnya ada faedah yang dikenakan ke atas baki tersebut dalam kadar harian. Maksudnya dalam tempoh harian. Jadi, kebanyakan bank mengenakan kadar faedah tahunan di antara 15% sehingga 18%. Ni 15% kalikan dengan ataupun 18% kalikan dengan berapa hari lah awak lewat. Okey, tambahan itu jika tiada sebarang bayaran dibuat dalam tempoh tanpa faedah, maka charge bayaran lewat minimum RM10 atau 1% daripada jumlah baki belum jelas pada tarikh penyata bulan seterusnya yang akan dikenakan. Maksudnya dekat sini, awak tak bayar. Awak dah pinjam RM2,000. Okey, bulan tu, okey penyata untuk kad kredit dah keluar tapi tetap tak bayar, awak postpone sampai bulan berikutnya. Jadi bila bulan berikutnya akan ada charge bayaran lewat. Maksudnya kena bayar sama ada minimum RM10 ataupun 1% daripada baki. Ni konsep samalah macam yang tadi. Kalau awak kira 1%, lebih daripada RM10 awak kena bayar. Contoh, 1% daripada amount yang awak pinjam, awak katakan awak dapat RM50. Jadi lebih daripada 10 maka awak kena bayar 50. Tapi kalau kata awak kira 1% daripada baki awak tak bayar, tak jelaskan lagi, maka awak kira-kira, okey, katakan RM5 je. Sebab dah bayar banyak kan, bulan tu macam kurang je. Okay, jadi RM5 tetap awak kena bayar RM10. Sebab dia kata minimum RM10. Okey, boleh faham? Nak lebih faham, kita tengok pada contoh. Okey, kita tengok pada contoh 16. Okey, Encik Ahmad menerima penyata kad kredit untuk bulan Januari dari Bank Sentosa. Penyata menunjukkan Encik Ahmad mempunyai jumlah terkini iaitu baki tertunggak RM5,200. Okey, anggap bahawa Encik Ahmad tidak menggunakan kad kredit dalam bulan Februari. Maksudnya dia tak guna pun kad kredit dalam bulan Februari. Okey, tengok A. Berapakah bayaran minimum yang harus dibayar oleh Ahmad? Encik Ahmad tadi. Maka bayaran minimum 5% daripada baki tertunggak ni. RM5,200. Ni jumlah terkini. Ni yang ada dekat dalam penyata RM5,200. Jadi RM5,200 kalikan dengan 5%. Tadi kan dia kata minimum kan? Jadi kira-kira awak dapat RM260. Ini charge minimum. Ni yang RM500. Okey, lebih daripada RM50 tak? Bila lebih maka dia kena bayar RM260. Ni jumlah ini melebihi RM50. Jadi bayaran minimum yang harus dibayar oleh Encik Ahmad ialah RM260. Ni saya cakap kalau lebih daripada 50 kita kena bayar berapa bilangan dia. Tapi kalau kurang kita tetap kena bayar RM50. Okey, faham? Okey, soalan B. Jika Encik Ahmad hanya membuat bayaran minimum untuk bulan Januari dan tarikh penyata ialah 15 hari dari tarikh tamat tempoh tanpa faedah, apakah baki penyata bulan Februari untuk Encik Ahmad? Okey, dekat sini baki yang belum dijelaskan, tadi dia dah jelaskan 260, tolakkan.
Baki terkini 520 tolak dengan 4,900, tolak dengan 200, maafkan cikgu tolak dengan 260 tadi yang dia dah bayar, maka awak akan dapat 4,940. Okey, tempoh charge yang dikenakan tadi dia kata 15 hari. Ada lagi 15 hari. Jadi, konsepnya bahagikan saja. 15 bahagi dengan 365 tahun. Tu konsep 365 maksudnya setahun lah. 15 hari bahagi dengan setahun. Okey, kemudian faedah yang dikenakan. Okey, faedah yang dikenakan ingat tadi sama ada 15% ataupun 18. Kat sini kita ambil 18. So, 4,940 darab dengan 18%. Darab dengan yang lewat tadi. Ni kalau nak kira dulu pun tak apa. Okey, kira faedah dia. Okey, maka awak akan dapat RM36.54. So, baki yang tertunggak pada bulan Februari, apa yang tak bayar lagi, baki dia yang belum jelas, campur dengan faedah yang dikenakan. Ini formulanya, kena ingatlah Okey, boleh? Okey, jadi inilah jawapannya. Tambahkan, maka awak akan dapat RM4,976.54. Maksudnya berlaku penambahan sebanyak RM36.54. Okey, boleh? Okey, soalan terakhir. Jika Encik Ahmad terlupa membuat sebarang pembayaran untuk bulan Januari, apakah baki dalam penyata bulan Februari Encik Ahmad? Ingat ada denda kalau tak bayar? Okey. Kita tengok. Okey, baki yang tak dijelaskan masih lagi 5,200. Yang tadi ditolak sebab dia dah bayar. Okey, yang sini dia tak bayar langsung. Jadi 5,200 ni memang dia tak jelaskan. Kemudian tempoh dikenakan charge keuangan 15 hari. Ni tadi memang 15 kali bahagi dengan 365. Okey, faedah yang dikenakan konsep yang sama yang kat atas. Apa? Dekat atas sama. Kalikan dengan katakan 18%. Darab dengan 15 bahagi 365. Okey, ini jumlahnya RM38.47. Okey, charge bayaran lewat. Charge bayaran lewat. Kan ada 1% kan? 1% daripada total yang baki. Baki yang dikenakan. 5,000 tambah sekali dengan faedah yang dikenakan. Okey, maka dah kira. Cuba tekan kalkulator. Awak kira. Awak akan dapat RM52.38. Okey, jadi jumlah yang awak kena bayar adalah baki yang tak dijelaskan RM5,200. Faedah yang dikenakan RM38 dan charge bayaran lewat. Jadi sepatutnya awak kena bayar RM5,200, maka ada charge tambahan sebanyak RM90.85. Okey, faham dekat sini? Faham? Maksudnya kalau tak bayar pada bulan tu, kita akan kenakan charge lewat. Tapi kalau tak bayar selepas 20 hari, maka dikenakan faedah. Okey, faham? Okey, cikgu harap awak faham. Okey? Nanti cikgu akan sambung dengan bagaimana nak selesaikan masalah yang melibatkan penggunaan kad kredit. Okey, kalau faham, minta salin contoh 16 dalam buku. Kalau tak faham, boleh tanya di ruangan komen ataupun boleh tanya personal di WhatsApp cikgu. Okey, itu saja dari cikgu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.